Kerajaan Majapahit sering disebut sebagai empayar terbesar dalam sejarah Nusantara. Dikatakan menguasai hampir seluruh Asia Tenggara dari Sumatera hingga ke Papua. Tapi persoalannya, benarkah ia sebuah empayar sebenar? Atau adakah ini sekadar mitos kebesaran yang dibina selepas kemerdekaan untuk menyatukan identiti nasional? Dalam video ini, kita bongkarkan bukti dan kajian oleh sarjana Indonesia sendiri yang mencabar naratif popular tentang Majapahit. Kerajaan Majapahit diasaskan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya di kawasan yang kini dikenali sebagai Jawa Timur. Ia muncul selepas kejatuhan Singhasari dan disokong oleh kekuasaan Mongol yang kemudian dikhianati. Majapahit mencapai kemuncaknya pada abad ke-14 semasa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Agong Gajah Mada. Dalam banyak catatan Jawa, terutamanya kitab Nagara Keretagama, Majapahit digambarkan sebagai kerajaan yang luas, makmur dan berpengaruh. Namun begitu, hampir semua maklumat ini datang daripada sumber dalaman, sastra Jawa klasik yang mengandungi unsur idealisme dan glorifikasi. Dan inilah yang mula dipersoalkan oleh ramai sarjana Indonesia masa kini. Gajah Mada dikenang kerana Sumpah Palapa, janji bahawa dia tidak akan menikmati kesenangan dunia sehingga berjaya menyatukan Nusantara di bawah Majapahit. Tetapi, adakah sumpah ini benar-benar dilaksanakan? Menurut Profesor I. Gede Arya Sugiarta, seorang pakar sejarah Indonesia, tidak ada bukti kukuh bahawa Gajah Mada benar-benar menakluk wilayah-wilayah yang disebut. Malah, banyak penaklukan itu hanya dicatat dalam kitab Jawa, bukan dalam catatan luar. Sarjana seperti Slamet Munjana turut menyatakan bahawa konsep Nusantara yang disebut dalam sumpah tersebut tidak membawa makna politik yang sama seperti hari ini. Sebaliknya, hanyalah rujukan sastra. Dalam Nagara Keretagama, Majapahit dikatakan menguasai puluhan wilayah termasuk semenanjung Tanah Melayu, Kalimantan, Sulawesi hingga ke Filipina. Tetapi bila diteliti, tiada sebarang bukti arkeologi, pentadbiran atau budaya yang menunjukkan Majapahit benar-benar memerintah kawasan-kawasan tersebut. Profesor Slamet Munjana dalam bukunya Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa menyatakan bahawa pengaruh Majapahit mungkin tidak pernah melangkaui Jawa Timur secara signifikan. Beliau menegaskan bahawa konsep penaklukan ketika itu tidak sama dengan penguasaan politik atau penjajahan seperti yang difahami sekarang. Banyak yang mungkin hanyalah hubungan perdagangan atau penghantaran ufti. Jika benar Majapahit adalah empayar besar, kenapa tidak ada catatan dalam sumber luar seperti Cina, Arab atau Portugis tentang kebesaran mereka? Catatan Cina pada abad ke-14 dan 15 lebih banyak menyebut Melaka sebagai kuasa utama perdagangan maritim di Asia Tenggara, bukan Majapahit. Begitu juga dalam peta-peta Portugis awal, Majapahit tidak muncul sebagai entiti penting, malah banyak yang tidak menyebutnya langsung. Ini menunjukkan bahawa Majapahit mungkin hanyalah kuasa regional, bukan empayar besar seperti yang digambarkan oleh naratif moden. Kritikan terhadap glorifikasi Majapahit bukan datang dari luar, tetapi dari sarjana Indonesia sendiri. Profesor Anhar Gonggong, seorang sejarawan tersohor Indonesia, menyatakan bahawa pembinaan naratif Majapahit sebagai empayar adalah sebahagian daripada usaha politik pasca kemerdekaan untuk mencipta identiti nasional. Malah, beliau menegaskan bahawa terlalu banyak sejarah yang bersifat rekonstruksi imajinatif berbanding kajian saintifik. Ramai lagi ahli akademik Indonesia hari ini menggesa supaya sejarah Majapahit dikaji semula secara objektif, bukan sekadar diterima sebagai dogma nasional. Jadi, kenapa mitos Majapahit dibesarkan? Selepas kemerdekaan Indonesia, negara ini memerlukan satu naratif sejarah yang mampu menyatukan pelbagai etnik dan wilayah. Majapahit dengan konsep Nusantara
dan kebanggaannya menjadi simbol yang sesuai. Tetapi seperti yang disebut oleh Dr. Adrian B. Lapien, sejarah bukan sekadar alat politik. Ia mesti disokong bukti dan kajian ilmiah. Dengan ketiadaan bukti kuat, kebesaran Majapahit mungkin lebih dekat kepada mitos daripada realiti politik. Jadi, adakah Majapahit benar-benar empayar besar yang menakluk Asia Tenggara? Atau hanya sebuah kerajaan regional yang kemudiannya dibesar-besarkan? Jawapannya tidak mudah. Tapi yang pasti, kita mesti berani bertanya dan meneliti semula sejarah, termasuk yang kita banggakan selama ini. Dan yang paling penting, kita rujuk fakta bukan fantasi. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak pendedahan sejarah Nusantara dari sudut yang jarang dibincangkan. Apa pendapat anda? Empayar atau mitos? Komen di bawah.